Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur, pembuka bicara. Indah berkalam si awan petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Encik Syahrin bin Osman, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Peperiksaan dan Teknologi Maklumat, memangku Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar. Yang berusaha Puan Halimatun Saadiah binti Ahmad Usultin, Penolong Pengarah Unit Psikologi dan Kaunseling bahagian Matrikulasi. Yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Wahab, Penolong Pengarah Kanan bahagian Kemasukan Pelajar IPTA. Yang berusaha Encik Muhammad Aiman Naim bin Ruslan, juga dari bahagian Kemasukan Pelajar IPTA, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar bahagian Matrikulasi, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar, Pegawai-pegawai Kaunseling Kolej Matrikulasi, Kolej Muara Kulim dan Kuala Nerang, Pegawai-pegawai Matrikulasi, pensyarah-pensyarah seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian. Selamat datang ke Taklimat Kemasukan Pelajar ke Universiti Awam kepada Kaunselor Matrikulasi bagi sesi 2023-2024. Untuk itu marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bertemu secara maya bagi mendengar taklimat khas pada petang ini. Semoga taklimat pada petang ini memberi manfaat kepada kita semua. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, sebelum kita memulakan sesi taklimat pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan majlis kita pada petang ini berjalan lancar hingga ke penghujungnya. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, tinggi merpati terbang di angkasa, bunga mekar dipetik peraih. Majlis bermula, restu diminta, ucapan aluan mengambil alih. Untuk itu majlis diteruskan dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Encik Syahrin bin Osman selaku Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Peperiksaan dan Teknologi Maklumat, memangku Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis, Puan Marsida. Alhamdulillah, semua dengar ya? Dengar Tuan, jelas. Dengar? Baik, Alhamdulillah kalau dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sekali lagi. Dan bersama-sama kita, penceramah kita yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Wahab. Kemudian bersama-sama dengan tim promosi BKPA, dan bersama-sama kita juga ada Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar, pegawai-pegawai kaunseling kolej-kolej matrikulasi Mara juga di ketinggalan, pegawai-pegawai bahkan matrikulasi yang turut serta, para pensyarah, mungkin ada ramai lagi ni kemudian urus taklimat. Alhamdulillah, terima kasih kerana melaksanakan satu program yang penting, iaitu taklimat masukkan pelajar ke Universiti Awam kepada kaunselor-kaunselor kita, sebab kaunselor-kaunselor ni merupakan nadi lah kepada semua program yang berkaitan dengan peluang kerjaya pelajar-pelajar kelepasan matrikulasi untuk melanjutkan pelajaran ke ijazah pertama nanti. Terima kasih kepada semua kerana hadir ke taklimat kemasukan pelajar ini. Tujuan program ini juga kita tahu bahawa taklimat panduan permohonan kemasukan ke Universiti Awam ni bertujuan untuk supaya kita dapat membantu pegawai-pegawai kaunseling kita
dalam mengendalikan perkhidmatan bimbingan dan kerjaya kepada pelajar-pelajar ke arah pengisian permohonan UPU online. Saya difahamkan. Saya pun baru je dalam menanggung tugas ni, cuba nak belajar sebab luar betul daripada laluan bidang saya ni. InsyaAllah lah, ini merupakan salah satu peluang untuk saya mendalami dan mengetahui dengan lebih lanjut juga berkaitan dengan permohonan UPU online ini. Objektif taklimat ini ialah memastikan semua lepasan program matrikulasi yang ditawarkan akan ditawarkan ke program ijazah pertama nanti kiranya mendapatlah peluang. Seperti mana yang kita ketahui, alhamdulillah program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan sebelum ini kita nampak hasil yang begitu membanggakan, kan? Sebab kalau kita tengok kepada peratus keboleh pasaran pelajar program matrikulasi ke IPT pun tinggi. Alhamdulillah. Kalau kita tengok pada sesi lepas, pencapaian kita 100% lah kita kata. Sebab kerana ada 2 orang tu saja. Itu yang menjadi persentage pelajar kita dapat melanjutkan pengajian ataupun mendapat tawaran ke peringkat IBT adalah 99.99, di mana ada 2 orang pelajar kita yang tidak menerima tawaran kerana bukan tidak layak sebab dia dapat PNGK 3 ke atas, tetapi pilihan pelajar itu sendiri untuk meneruskan kerjayanya dalam bidang pekerjaan dulu. Kemudian nanti baru dia nak sambung. Dan kalau kita lihat melalui program-program dan taklimat sebegini juga, pendedahan maklumat-maklumat sebegini juga membolehkan bahawa pelajar-pelajar kita yang membuat pilihan mendapat tempat dalam pilihan-pilihan mereka. Seperti mana sasaran kita, 75% daripada pelajar kita akan mendapat tawaran ke UI mengikut pilihan utama mereka. Jadi alhamdulillah kita dapat capai sehingga mencecah hampir 80%, kan? Jadi program-program yang macam ni lah yang banyak membantu pelajar-pelajar kita mencapai sasaran ataupun hasrat dia untuk menyambung pengajian dalam bidang-bidang yang dia diharapkan lah, yang ditarget. Mungkin kalau tanpa taklimat dan maklumat ini, kita kurang berkeupayaan untuk membantu pelajar-pelajar kita membuat pilihan yang tepat berdasarkan kepada keupayaan dan pencapaian pelajar itu sendirilah. Okey, strategi pelaksanaan kita ni kita dah bermula dengan awal daripada awal lagi ini, peringkat awal ni. Kemudian kita akan ikuti dengan program-program lain lagi melalui minggu kerjaya dan sebagainya. Saya berharap ianya boleh mempercepatkan proses penyampaian maklumat apabila kita buat awal ni kepada pelajar-pelajar kita, supaya pelajar-pelajar kita lebih bersedia lebih awal untuk membuat pemilihan apabila UPU online dibuka nanti, pelajar kita dah ada dah sasarannya. Okey, saya rasa saya tak nak panjangkan sebab petang ni nanti penceramah kita pun mungkin maklumat banyak dia nak bagi kepada kita. Setakat itu sahaja daripada saya berharap program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan dapat meningkatkan ilmu dan manfaat dia kepada kaunselor-kaunselor kita lah di semua kolej-kolej matrikulasi dan kolej Mara. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syarul bin Osman atas ucapan ahluan sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang tibalah masanya untuk kita dengarkan sama-sama taklimat proses kemasukan pelajar ke Universiti Awam secara lebih terperinci. Tapi petang-petang ni kita berpantunlah sedikit kain berlipat dalam istana, pakaian puteri Raja Kayangan, sepatah nasihat ilmu berguna, secubit budi jadi kenangan. Untuk itu tanpa membuang masa,
dijemput Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Wahab, penolong pengarah kanan bahagian kemasukan pelajar IPTA untuk menyampaikan taklimat. Dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis atas jemputan, dan terima kasih juga kepada Encik Syahrin bin Osman, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Peperiksaan dan juga Teknologi Maklumat, Puan Halimatun Sadiah binti Ahmad Usuluddin, bahagian matrikulasi KPM, kaunselor baru dan lama dan juga pensyarah yang ada turut serta bersama dengan kita pada petang ini, seluruh matrikulasi di seluruh negara lah. Okey, jadi hari ini saya akan menyampaikan seberingkas berkenaan dengan sesi taklimat kemasukan pelajar ke IPTA. Untuk makluman, kita baru saja pada ketika ini kita baru saja selesai mesyuarat panduan dan dasar. Jadi berkenaan dengan tarikh-tarikh dan sebagainya, kita tidak boleh nak paparkan lagi pada hari ini. Nanti dia akan dihebahkan melalui media sosial dan juga kenyataan-kenyataan media yang akan dikeluarkan di peringkat kementerian. Tapi secara asasnya saya akan maklumkan perkara-perkara yang kebiasaannya yang kita sampaikan kepada pelajar-pelajar, insyaAllah. Alright, next. Okay, ini ialah pengenalan. So saya rasa semua dah sedia maklum, cuma saya ulang sekali lagi lah, yang mana bahagian kemasukan pelajar IPTA ini dahulunya dikenali sebagai unit pusat Universiti UPU dan mula ditubuhkan pada 1972 dan di rebranding semula namanya kepada bahagian kemasukan pelajar IPTA lah bermula 2019. Jadi peranan kami ialah menyelaras kemasukan pelajar bagi program di peringkat sijil asasi diploma, ijazah sarjana muda ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga Institusi Latihan Kemahiran Awam ataupun ILKA. Dan fungsi kami ialah merancang, mengurus, mengubal dan melaksanakan dasar dan prosedur serta syarat kemasukan pelajar. Okey, ini seberingkas pengenalan berkenaan dengan bahagian kemasukan pelajar IPTA. Okey, daripada senarai semua sekali yang saya nyatakan tadi di peringkat asasi diploma, sijil dan juga ijazah sarjana muda, untuk pelajar-pelajar matrikulasi ini khusus kepada 20 universiti awam saja. Okey, tidak terikat dengan Politeknik, Kolej Komuniti ataupun ILKA. Jadi 20 universiti awam ni telah ditetapkan oleh KPT, iaitu kita bahagikan kepada 4 kluster lah, iaitu yang pertama Universiti Penyelidikan, kemudian Universiti Berfokus, Universiti Teknikal dan juga Universiti Komprehensif. Jadi setiap universiti ini atas nama kluster ini dia mempunyai peranan tersendirilah dan juga ataupun core bidang tersendiri berdasarkan kepada kluster universiti itu. Okey. Okey, bagi kategori permohonan, ni kebanyakannya kebiasaannya ada juga yang kita menerima aduan tersilap meletakkan kategori permohonan. Jadi kalau bagi kategori matrikulasi, pelajar matrikulasi, bolehlah letakkan di kategori N, calon aliran sains matrikulasi KPM, ataupun kategori P bagi aliran perakaunan. Kemudian ada lagi tak yang lain, kategori J, aliran kejuruteraan calon matrikulasi KPM bagi bidang-bidang kejuruteraan lah. Jadi jangan tolong maklumkan kepada pelajar supaya memilih kategori yang betul. So kalau salah kategori ni, ada kemungkinan permohonan mereka bila kita proses dia akan jadi gagal lah ataupun tidak berjaya. Jadi maklumkan kepada pelajar, sila pastikan kategori permohonan itu betul, sebab kita akan dapatkan padanan data daripada bahagian matrikulasi mengikut kategori-kategori permohonan lah. Siapa yang dalam aliran perakaunan, kita akan letakkan di dalam bakul perakaunan. Siapa yang dalam aliran kejuruteraan, kita akan letakkan dalam bakul aliran kejuruteraan. Sekiranya berlaku kesilapan dan pelajar dia mengetahui yang dia silap dalam meletakkan kategori
permohonan, sila maklumkan kepada UPU dengan segeralah, minta pelajar hubungi UPU. Nanti insyaAllah kita cuba, teknikal kita cuba bantu pelajar tersebut bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Ini antara perkara common di peringkat awal yang kebiasaannya pemohon-pemohon ataupun pelajar lakukan. Dia bukan sekadar di matrikulasi tetapi juga di kategori-kategori yang lain. Okey, dan saya rasa pelajar-pelajar matrikulasi ni hampir kesemuanya dah familiar lah dengan permohonan melalui UP online, yang sebelum ni mereka lepasan SPM pun ada kemungkinan pelajar-pelajar ni juga pernah buat permohonan melalui UP online. Harap tiada kesilapan lah di sini yang mereka lakukan. Untuk step yang pertama ni berkenaan dengan kategori permohonan. Okay, alright, kita next, kita tengok. Okay, ni ialah berkenaan syarat am lepasan STPM Staraf. Matrikulasi ni ialah dia diletakkan di bawah kategori lepasan STPM Staraf lah, dan kemudian barulah kita nampak kategori pecahan-pecahan kategori yang kecil. Jadi apa syarat am dia ialah yang pertama ialah terbuka kepada warga negara Malaysia, permastautin tetap dan juga permastautin sementara yang mempunyai kad pengenalan. Jadi bagi lepasan matrikulasi ni okey, pada peringkat SPM sekurang-kurangnya kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah dan juga PNGK di peringkat matrikulasi mestilah sekurang-kurangnya 2.00. Jadi dan pada ketika permohonan, okey, pelajar-pelajar ataupun pemohon mestilah mendapat sekurang-kurangnya band 1 ataupun band 1.0, atau senang cerita lebih mudahnya ialah telah mengambil MUET lah. Dan untuk berjaya dalam satu-satu program pengajian mestilah mendapat MUET tu berdasarkan kepada syarat khas yang ditetapkan. Nanti saya akan tunjukkan dan kongsikanlah sedikit berkenaan dengan syarat-syarat khas tersebut. Okay, next, tengok slide seterusnya. Okay, ini untuk kategori yang lain lah bagi pelajar-pelajar matrikulasi bukan tahun semasa. Maksudnya senior lah. Senior-senior pun masih boleh membuat permohonan. Kalau misalkan tak ada pelajar-pelajar matrikulasi yang masih berhubung dengan tuan-puan, bolehlah advise mereka supaya mereka membuat permohonan dalam kategori bukan tahun semasa lah, bukannya masuk ke dalam kategori tahun semasa. Jadi syaratnya masih sama, iaitu kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah sekurang-kurangnya di peringkat SPM dan juga minimal PNGK 2.0 serta MUET tadi sekurang-kurangnya band 1 lah pada ketika permohonan. Okay, alright, next. Okay, ini penentuan aliran STPM untuk STPM Staraf ataupun kita kecilkan kepada matrikulasi dan asasi. Aliran bagi matrikulasi asasi adalah berdasarkan program yang diikuti seperti berikut: sains, kejuruteraan, perakaunan, TESOL dan undang-undang. Dan saya rasa untuk matrikulasi ni ada 3 lah yang utama yang atas, iaitu sains, kejuruteraan dan juga perakaunan. Okay, next. Ini ialah pengiraan merit bagi matrikulasi. Tidaklah begitu sukar seperti pengiraan merit bagi pelajar-pelajar lepasan SPM lah sebenarnya. Okay, pengiraan merit kita berdasarkan kepada PNGK dan kita convertkan ataupun tukarkan kepada 90% dan kemudian kita akan tambahkan nanti dengan 10% markah kokurikulum yang disediakan. Jadi pengiraan markah merit ini boleh dilayari di portal e-panduan ataupun juga di dalam aplikasi kita lah, apps UPU Pocket. Okay, next. Okay, ni markah kokurikulum yang saya nyatakan tadilah. Markah kokurikulum 10% diperolehi daripada bahagian matrikulasi KPM. Okay, yang mana nanti kita nak dapatkan markah keseluruhan, markah merit itu ialah 90% markah akademik yang saya maklumkan tadi. Okay, yang kita perolehi dan kemudian ditambahkan dengan 10% markah kokurikulum. Jadi dia akan jadi jumlahnya 100% lah. Okay, ini ialah dasar dan kriteria STPM dan Staraf, yang mana ini ialah dasar-dasar yang kita guna pakai lah. Maksudnya pada ketika pelajar-pelajar perlu tahu untuk membuat permohonan. Yang pertama ialah pencapaian akademik dalam peperiksaan di peringkat matrikulasi dan juga SPM. Okey, yang kedua ialah pencapaian dalam aktiviti kokurikulum. Okey, yang ketiga ni yang paling penting sekali lah, kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Ini yang berkenaan dengan kombinasi mata pelajaran ni saya akan tunjukkan nanti
kepada tuan-puan di mana dia boleh dilihat di syarat khas nanti. Kemudian yang keempat ialah grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UA, dan mana syarat khas ni boleh dilihat di panduan, sama macam yang saya maklumkan tadi berkenaan kombinasi mata pelajaran. Dan juga syarat khas ini ialah yang dinyatakan itu adalah yang paling minimum sekali yang pelajar-pelajar perlu lepasilah. Okey, dan kemudian mendapat sekurang-kurangnya band 1 atau 1.0 dalam peperiksaan MUAT. Kemudian sekiranya pelajar-pelajar memilih program bertemu duga ataupun ujian, mestilah lulus temu duga dan atau ujian. Okey. Yang ke-8, pemilihan program mengikut keutamaan, dan juga yang ke-9 ialah bilangan tempat yang disediakan oleh Universiti Awam. Okey, bilangan tempat maksudnya bilangan yang terhad lah bagi satu program yang ditawarkan oleh 20 Universiti Awam yang saya nyatakan tadi. Okey, selain daripada 9 ini, bagi pelajar-pelajar yang memilih ke program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, okey, yang pertama sekali perlulah melepasi tahap minimum ujian MEPSI. Okey, dan juga yang kedua, selepas lulus ujian MEPSI, pelajar-pelajar ini akan dipanggil temu duga khas dan perlulah diperaku temu duga, barulah dia masuk dalam senarai pendek untuk penawaran sama ada berjaya ataupun tidak. Okey, ini ialah 14 panduan permohonan sesi akademik akan datang. Yang ini ialah panduan yang pada tahun ini setakat ni tiada perubahan lagi lah. Okey, bagaimana pelajar-pelajar proses daripada awal sampailah yang akhir. Jadi selalu saya ingatkan proses daripada 1 sehinggalah kepada 10 itu, okey, boleh dibaca dan disemak oleh pelajar-pelajar, tetapi kebanyakannya apa yang berlaku ialah step pada nombor 11 tu. Selepas pelajar lengkapkan borang permohonan, okey, di dalam sistem UP online, kebanyakannya pelajar dia tidak tekan butang simpan yang berada di bawah sekali. Okey, bila dia tak tekan butang simpan, dia tak akan keluar cetak slip permohonan. Okey, dan juga slip permohonan ini perlu dicetak ataupun disimpan dalam format PDF untuk semakan pelajar-pelajar. Okey, dan juga semua proses ini daripada awal sampai akhir yang saya sebut tadi ialah boleh dikemaskini oleh pelajar-pelajar sehingga tarikh tutup permohonan. Maksudnya sehingga kalaulah katakan hari ini tarikh tutupnya pada jam 5 petang ini, maksudnya pelajar-pelajar boleh mengemaskini sehingga jam 5 petang ini. Okey, tetapi sila pastikan setiap kali pelajar-pelajar mengemaskini, dia tekan butang simpan dan dia cetak ataupun simpan slip permohonan yang terkini. Okey, di dalam sistem UP online kami akan hanya melihat maklumat yang terkini saja permohonan pelajar-pelajar. Maksudnya yang sebelum-sebelum ini pelajar-pelajar buat kita dah tak akan lihat lah. Jadi itulah yang pelajar kena buat, simpan dan juga cetak slip permohonan. Okey, jadi saya nasihatkan, mungkin nanti tuan-puan boleh maklumkan pada pelajar-pelajar, sila baca kesemua maklumat yang berada di dalam portal. Setiap kali paparan skrin itu ada, minta pelajar-pelajar dia baca daripada awal sampailah habis setiap maklumat yang disediakan oleh UPU supaya tidak berlaku kesilapan dan sebagainya. Okey, ada lagi satu yang saya nak sentuh ialah berkenaan pada ketika pelajar buat permohonan, ada juga satu ruangan yang kita minta ialah link untuk YouTube dan sebagainya, yang mana ini pelajar-pelajar boleh sertakan jika ada sekiranya memilih program-program khusus, contohnya macam Ijazah Sarjana Muda Muzik dan sebagainya. Kalau ada, kalau pelajar itu ada kemahiran bermain muzik dan sebagainya dan dia ada platform YouTube, dia boleh kongsikan link tersebut supaya universiti ataupun panel yang akan memilih pelajar ni dia dapat melihat lebih awal kebolehan pelajar pada program-program tertentu. Okey, itu antara yang saya boleh kongsikan lah untuk 14 panduan ini. Okey, yang paling utama sekali ialah selepas isi semua sekali, okey, sila simpan
dan juga cetak slip permohonan ataupun simpan slip tersebut dalam format PDF di tablet ataupun di laptop masing-masing lah. Okey, untuk rujukan sekiranya berlaku kesilapan dan sebagainya, bolehlah hantar bila buat semakan semula, bolehlah ada bukti untuk hantar kepada UPU yang sebelum ni, yang latest saya isi yang ini. Okey, tapi bila saya tengok dalam sistem dia berbeza dengan apa yang saya mohon. Tiada langsung dalam permohonan saya, contohnya macam tu. Okey. Right. Okay, next. Okay, ini ialah tips memilih program. Okay, tips ni selalu saya kongsikan lah. Ini berdasarkan kepada pemerhatian kami di UPU sendirilah sebenarnya. Okay, yang mana kadang-kadang pelajar dia tak tahu nak pilih program dan macam mana, bagaimana. Jadi kita bagilah sedikit tips yang mana yang pertama sekali mestilah memenuhi syarat am dan syarat khas program pengajian. Saya rasa syarat am tu tak ada masalah. Okay, yang kebanyakannya pelajar ni ialah dia bila dia melihat kepada syarat khas program. Okay, yang kedua ialah pilih program yang diminati. Okay, kemudian semak purata merit yang disediakan oleh UPU bagi setiap program di e-panduan, yang mana ini ialah sebagai panduan dan rujukan pelajar-pelajar berdasarkan merit yang akan mereka ataupun yang telah mereka perolehi nanti. Okay, jadi jurang antara merit dengan purata merit yang disertakan sebagai panduan ni tidaklah terlalu jauh bagi pelajar-pelajar yang nak mengikuti satu-satu program pengajian ataupun nak pilih dan dia nak berjaya. Okey. Kemudian yang keempat ialah susun program mengikut keutamaan. Jadi kalau saya pergi taklimat mana-mana pun saya akan maklumkan berkenaan dengan susun program mengikut keutamaan ni. Yang pertama sekali, mulai sekarang mungkin pelajar-pelajar dia dah boleh susun semua, dia boleh senaraikan semua program-program yang dia minat. Kemudian senarai pendekkan kepada 12. Daripada 12 tu dia ikutlah keutamaan berdasarkan keputusan peperiksaan dia dan sebagainya. Okey. Kemudian rujuk kaunselor. Okey, rujuk kaunselor ni selalu saya maklumkan jugalah, dia kebanyakannya berlaku di sekolah-sekolah, tapi mungkin pelajar sekolah dia mungkin belum sampai tahap dia dan sebagainya, tapi saya selalu ingatkan yang pelajar-pelajar rujuk kaunselor tu berdasarkan kepada program-program pengajian yang ingin dipohon. Okey, maksudnya nak dapatkan pandangan puan, tuan, bagaimana dengan program pengajian A, adakah saya sesuai, contohnya begitu. Okey, itu untuk pelajar. Okey, sekiranya pelajar-pelajar menghadapi masalah dengan dalam sistem permohonan, maksudnya dengan UPU lah. So pelajar-pelajar itu diminta supaya terus berhubung dengan UPU lah. Ada 3 cara yang paling maksudnya yang paling mudah ataupun paling famous lah. Yang pertama ialah talian hotline. Okey, talian hotline ni ada kemungkinan, ada masa dia bila waktu-waktu puncak ni dia akan ramailah pengguna dia. Okey, itu hotline. Alright, yang kedua ialah kita ada maklum balas pelanggan. Okey. Maklum balas pelanggan ni type saja maklum balas pelanggan UPU. Nanti dia akan keluar. Dalam portal upu.mohi.gov.my pun ada juga maklum balas pelanggan. Okey. So nanti dia boleh nyatakan saja masalah apa yang berlaku, dan juga ada ruangan-ruangan nama, nombor telefon yang diminta oleh UPU lah. Okey, ada kategori-kategori soalan dan sebagainya. So bila dah submit maklum balas pelanggan ini, nanti di hujungnya dia akan ada sertakan satu key number lah, gabungan antara huruf dan juga nombor. Minta pelajar-pelajar simpan nombor tersebut dan dia boleh gunakan semula nombor tersebut untuk dia masuk kepada maklum balas pelanggan. Dia lihat apa jawapan daripada UPU lah untuk membantu mereka, dan nanti kemudian dia akan nampak conversation tersebut. Okay. Jadi itu maklum balas pelanggan lah. Dan lagi satu channel ialah email. Cuma email ni ialah dia konvensional sikit, kaedah yang sama macam kita semua. Okay, kalau kita hantar email, mintalah pelajar-pelajar tersebut nyatakan nama, nombor telefon dan juga nombor kad pengenalan lah. Okey, yang pertama kenapa saya minta nama, sebab email dia tak ada ruangan untuk sediakan nama. Okey, nombor telefon dan juga nombor IC. Nombor telefon sekiranya pelajar-pelajar ni kadang-kadang dia hantar di saat akhir. Okey, kita baca, terutamanya kalau contoh macam terlupa password dan sebagainya, kita boleh hubungi terus pelajar-pelajar tersebut lah berkenaan dengan yang mungkin perlukan jawapan yang segera.
nombor IC kenapa kita perlukan ialah kita nak buat semakan dalam sistem kita atau tidak pelajar ini buat permohonan melalui kita, dan juga masalah dia apa kita nak trace semuanya melalui nombor kad pengenalan lah. Jadi kalau melalui email, 3 perkara penting: nama, nombor telefon, nombor IC selain daripada soalan. Okey, supaya maklumat yang kita dapat tu tepat lah. Okey, dan untuk makluman tuan-puan, biasanya kalau melalui maklum balas pelanggan, kita akan hantar mak kalau misal kata berkenaan perkara-perkara yang sulit, contohnya password dan sebagainya, kita akan hubungi ataupun kita akan balas email ataupun maklum balas tersebut, dan kita akan minta sekali dengan tapisan keselamatan sebelum kita serahkan maklumat-maklumat yang diperlukan oleh pelajar tersebut lah. Ini yang berkaitan dengan yang sulit lah. Maksudnya terlupa password ataupun ada perubahan maklumat dan sebagainya. Okay, maksudnya kita tak simply kita akan hibahkan kepada pelajar. Okay, alright. So inilah yang berkenaan yang bila part rujuk kaunselor ni, saya faham kadang-kadang kaunselor, pelajar dia akan rujuk semua pada kaunselor. Nanti kaunselor akan tanya dekat UPU. Tak perlu. Kaunselor kalau tanya saya ialah advisekan tempat untuk pelajar-pelajar dapatkan pandangan berkenaan dengan pilihan-pilihan program pengajian hala tuju dan sebagainya. Saya sesuai dengan program yang mana program ni sesuai tak dengan saya, tapi berkaitan dengan permasalahan dalam sistem permohonan UPU online, maklumkan kepada pelajar supaya mereka terus kepada kami. InsyaAllah kami akan bantu sebaik mungkin yang mana yang boleh dibantu, insyaAllah. Okey, kemudian yang keenam ialah pelbagaikan pilihan dan bidang IPTA ataupun ILKA. Jadi pelbagaikanlah bidang. Sebelum ni pun ada juga soalan, boleh tak kalau saya minta semua UiTM? Boleh tak kalau saya minta semua programnya program kejuruteraan tapi nama lain-lain? Tak ada masalah pun. Dia yang penting ialah bukan satu program tapi ada berada di pilihan 1, pilihan 4 contohnya macam tu. Sebab kalau ada pilihan program yang sama, nombor 1, nombor 4 tu yang sama, nanti sistem dia akan trace dan dia akan maklumkan lah pilihan 1 dan 4 tu adalah pilihan program yang sama. Jadi tak boleh. Okey, maksudnya pelbagaikan pilihan dan pelbagaikan institusi. Jadi dalam sistem permohonan kita minimum kita ada 6 yang wajib dan maksimum 12. Jadi terpulang ada pelajar dia memang dia fix dengan 6 pilihan saja. Ada yang pelajar dia buat 7, 8, 9, 10 sehinggalah ke 12 pilihan program pengajian yang dipohon melalui sistem UPU online. Okay. Okay, next. Okay, ini ialah perkara yang biasa berlaku lah. Ada pelajar yang berjaya dan ada juga pelajar yang gagal. Okay. Kebiasaannya yang berjaya ni dia dah tak ada isu sangat lah. Kalau ada pun hanya sebilangan kecil. Tapi kebiasaannya kalau pelajar yang gagal ni nanti dia akan datang dengan rayuan dan sebagainya. Tapi ini ialah perkara yang common lah. Okay, yang pertama sekali kita sentuh bab yang berjaya dulu, part berjaya. Yang pertama ialah borang permohonan berjaya diterima lah. Bagaimana kita nak tahu borang permohonan itu berjaya diterima ataupun tidak? Ialah kalau dia hubungi kita, pelajar-pelajar ni dia hubungi UPU, kita buat semakan, dia mesti pastikan dia klik butang simpan dan dia cetak permohonan. Okay. Yang kedua ialah memenuhi syarat am, syarat khas program pengajian, ada kekosongan tempat yang seperti yang saya maklumkan tadi. Okey, kemudian berjaya dalam saringan temuduga ataupun ujian, dan yang akhir sekali ialah kedudukan merit yang tinggi. Okey, dan kemudian gagal tidak tekan butang simpan, okey, tidak memenuhi syarat am. Kalau tidak memenuhi syarat am ni automatik memang pelajar dia tidak akan dapat melihat paparan program pengajian lah nanti pada fasa kemaskini. Okey. Kalau syarat am maksudnya dia bukan warga negara ataupun bahasa Melayu dia tidak kepujian, dia hanya lulus saja, contoh ni sebagai contoh. Okey, ataupun dia tidak memenuhi PNGK 2.0, dia bawah daripada 2.0, maksudnya semua program pengajian tidak akan dipaparkan lah. Okey. Tiada kekosongan tempat terutamanya program kompetitif, dan saya tahu tuan-puan pun dah maklum kita ada program kompetitif yang sentiasa mendapat permintaan yang tinggi di kalangan pelajar dan persaingannya pun sangatlah tinggi. Okey, dan gagal dalam saringan temuduga ini pun kita biasa dengar, ada yang dapat 4.0 tapi tidak berjaya dalam pilihan program tersebut kerana salah satu puncanya ialah gagal dalam saringan temuduga. Okey, dan juga kedudukan merit yang rendah. Okey, maksudnya rendah, dia mohon
pada pilihan program yang merit, purata meritnya agak tinggi. Jadi kalau jurang itu terlalu jauh perbezaannya, untuk berjaya itu adalah sesuatu yang agak sukar sedikit. Okay, alright, next. Okey, ni ialah laluan khas, okey, yang kita adalah, yang KPT sediakan. Alright, yang pertama ialah B40, yang mana semua ada 4 laluan khas ini kita dapatkan padanan data daripada, kalau B40 ni kita dapat data daripada program IKASIR iaitu di bawah unit penyelarasan pelaksanaan ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan kedua ialah daripada lembaga hasil dalam negeri yang mana ibu bapa mendapat bantuan, kalau dulu dikenali sebagai BRIM, BTR dan STR. Okey. Kemudian orang asli kita dapat daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, kemudian kita ada OKU ataupun lepasan institusi di bawah JKM. Okey, kita dapat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga atlet sukan. Okey, dan atlet sukan ni ialah penyertaannya sekurang-kurangnya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Contoh macam MSSM, Sukma. Okey, kalau macam di matrikulasi saya tak pasti sama ada sukan apa yang ada satu yang dia terlibat dengan semua institusi pendidikan, SIPMA kalau tak silap saya, adakah itu dalam SIPMA kalau tak silap saya, itu adakah itu dalam kategori mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Tapi apapun, semua padanan data ni kita dapat daripada bahagian sukan, co-curriculum dan juga kesenian BSKK, KPM. Jadi kita dapat data tersebut, nanti kita mappingkan dia di bawah laluan khas lah nanti. Okay, insyaAllah. Alright, next. Okey, ini ialah semakan keputusan. Okey, berkenaan dengan semakan ni kebiasaannya kita akan hibahkanlah, dan pelajar-pelajar dia boleh semak melalui yang pertama sekali UPU Pocket kalau dia dah install lah. Ni paling mudah. Okey, buka handphone. Alright, klik saja aplikasi apps UPU Pocket, ada ruangan, ada kolom semak. Klik saja dekat situ, semak permohonan. Jadi dia dah nampak dah dekat situ. Ataupun kalau nak pergi kepada website, kita juga ada sediakan 5 website. Jadi pelajar-pelajar boleh pilih salah satu. Okey, ada juga sebelum ni pelajar-pelajar tanya, public tanya dengan kita. Saya tak pernah, kalau dekat sini kita sediakan UMT sebenarnya untuk cover Pantai Timur, UTM untuk cover di zon selatan dan tengah, UUM untuk cover di zon utara, Sabah dan Sarawak, UNIMAS dan UMS. Okey, jadi ada juga, saya minta UM, kenapa tak ada link UM dekat sini? Tak. Maksudnya semua pelajar dia boleh masuk dekat mana-mana 5 link yang kami sediakan. Okey, dan dia akan nanti paparan dia sama saja. Kalau dia nak cuba, dia semaklah dekat 5 link, termasuklah dengan UPU Pocket, dia akan dapat tempat yang sama. Okey, jadi kita pecahkan kepada 5 pautan ataupun link yang ada ni lah. Kita tak nak di dalam UPU online itu sendiri dia berlaku kesesakan sewaktu membuat semakan. Okey. Jadi kita pecahkan kepada 5, termasuklah UPU Pocket. Jadi pelajar boleh pilih mana-mana yang dia nak untuk dia buat semakan keputusan nanti. Alright. Dan juga tempoh setuju terima tu dalam tempoh 9 hari lah selepas hari hebahan. Maksudnya kalau hari ni jam 12 tengah hari kita buat hebahan, maksudnya setuju terima nanti esoknya. Okey, bermula esoknya, dan kita buka selama 9 hari lah. Okey, surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh IPTA ataupun ILKA dalam tempoh yang ditetapkan dan akan diumumkan melalui laman web masing-masing. So semasa setuju terima nanti, okey, dia akan ada sertakan pautan lah ke institusi masing-masing yang berjaya. Nanti terus saja pergi kepada website institusi untuk mencetak surat tawaran dan juga garis panduan yang pelajar-pelajar perlu ikuti bagi melapor diri di institusi. Okey, mendaftar di institusi. Alright. Pemohon yang tidak menjawab terima atau tolak selepas tempoh ditetapkan secara automatik dikemas kini sebagai menolak tawaran. Okey. Alright. So maksudnya perlulah, kalau maksudnya sampai tempoh kita dah bagi 9 hari ni masih lagi tidak ada pengesan pada pelajar untuk setuju terima, maksudnya kita anggap pelajar-pelajar menolak tawaran lah. Dan pelajar-pelajar yang telah berjaya dan juga pelajar-pelajar yang berjaya kemudian dia menolak tawaran tidak dibenarkan untuk membuat rayuan melalui UPU online. Okay. Alright, next kita tengok yang rayuan pula. Okay. Hanya permohonan yang berjaya mendapat tawaran tidak layak membuat rayuan. Okey, bagi lepasan SPM kecuali itu yang lain lah, itu untuk lepasan SPM lah. Alright. Dan pelajar-pelajar yang tidak berjaya
dalam fasa perdana, kita panggil fasa perdana. Dia tak berjaya, dia semak. Pelajar ni dia kata duka cita anda tidak berjaya dalam permohonan dan sebagainya. So dia kemukakan rayuan, masuk semula dalam portal UPU online, masukkan password yang sama. Kemudian kita akan bagi 4 pilihan lah. Pilihan pertama, kedua itu macam biasa program bertemu duga, ataupun kalau tak nak program bertemu duga itu dia boleh program yang lain-lain lah. Dan syarat-syarat yang lain selepas daripada mesyuarat panduan dan dasar 2 minggu lepas, nanti kita akan hibahkan dari masa ke semasa. Tapi rayuan ini dalam tempoh 10 hari, pada ketika selepas kita buat hibahan lah. Maksudnya kalau macam tadi saya maklumkan hibahan jam 12 tengah hari tadi. Jadi dia semak 12 tengah hari, dia tak berjaya, dia boleh terus kemukakan rayuan. Cuma setuju terima saja esoknya. Jam 12 tengah hari keesokan harinya. Sebab tu setuju terima kita bagi 9 hari saja, tapi rayuan ni 10 hari bermula daripada waktu tarikh kita buat hibahan tersebut. Alright. So sekiranya pelajar-pelajar ni dia tak berjaya juga dengan rayuan, pelajar-pelajar ni nanti dia boleh jugalah buat permohonan ataupun kemukakan rayuan berdasarkan kepada ambilan sendiri universiti tersebut. Yang mana yang menawarkan lah, kebiasaannya macam UiTM dia ada menawarkan sesi kedua. Maksudnya pelajar-pelajar tadi yang mana yang berjaya melalui UP online, dia akan masuk awal satu semester berbanding dengan pelajar-pelajar yang tak berjaya tadi, dan dia kemukakan kepada sesi kedua tadi. Alright, maksudnya bukanlah pengakhiran sekiranya tak berjaya melalui UP online, maksudnya dah tertutup peluang untuk menyambung pengajian. Ada universiti yang menawarkan program-program pengajian pada ambilan sesi kedua. Terutamanya MTON, UiTM dan sebagainya. Nanti kena semak di laman web institusi masing-masing. Alright. Next. Kita pergi kepada program pengajian kompetitif. Yang ni saya maklumkan tadilah. 5 yang terawal nombor 1 sampai 5 itu ialah program kompetitif yang paling utama lah, yang sentiasa mendapat permintaan tinggi. Ada yang tak berjaya pun ataupun yang mungkin yang keputusan dia kita tak adalah rasa terlalu tinggi, tapi ada juga yang memohon. Perubatan, pergigian, farmasi, perakaunan, undang-undang. Kemudian barulah diikuti dengan program-program yang lain, mekanikal, elektrikal, elektronik, kimia, awam dan seterusnya kepada program-program yang lain. Tapi kita senarai pendekkanlah. Maksudnya nombor 1 sampai 5 ini ialah program kompetitif yang selalu mendapat permintaan tinggi, dan kebanyakannya yang berjaya ni ialah antara 3.9 dan ke atas lah. Alright. Ini ialah hibahan media sosial. So saya mohon kepada tuan-puan lah untuk memastikan pelajar-pelajar dan tuan-puan sendiri untuk mengikuti Facebook dan juga YouTube kami. Facebook kemasukan BPKP JPT, nama lama lagi. Dan juga YouTube at BKPA UPU. Alright. Di sinilah kami banyak kongsikan maklumat-maklumat, taklimat terkini dan sebagainya lah. Kami kongsikan apa saja yang berkaitan berkenaan dengan perkara-perkara terkini, taklimat secara dalam talian bersama dengan sekolah dan sebagainya. Semuanya kita kumpulkan di sini, dan tuan-puan boleh dapatkan info-info tersebut lah. Boleh juga pilih lah, boleh scroll di ruangan video dan sebagainya, dan boleh lihatlah dekat situ rakaman-rakaman ataupun video-video yang kita kongsikan. Dan kemudian ada juga maklumat kita hebahkan melalui Instagram kemasukan BKPA, dan ini kebanyakannya ialah infografi terkini lah, selain daripada Facebook. Facebook pun ada juga infografi, dan juga kita ada TikTok lah at BKPA UPU, yang mana TikTok ni kita lebih kongsikan berkenaan dengan aktiviti kita lah. Selepas ni kita nak ke mana dan sebagainya. Dia lebih TikTok ni dia lebih kepada terbuka lah, open source sikit. Maksudnya tak banyak mungkin info yang berkaitan dengan tarikh penting dan sebagainya, tapi dia lebih kepada maklumat ringkas dan juga heban-heban di mana kita adakan aktiviti dan sebagainya. So saya mohon kepada tuan-puan untuk like, follow ataupun subscribe semua media rasmi kami untuk memastikan maklumat-maklumat itu juga sampai.
okey, kepada tuan-puan insya-Allah. Alright, ada lagi tak slide? Okay, next. Ini cara penghantaran maklum balas macam yang saya maklumkan tadi. Okay, di dalam maklum balas ini, dia memang adalah kolom nama dan sebagainya. Dan kemudian kalau tuan tengok, masukkan nombor ID tu, simpan nombor 3 tu, simpan nombor ID maklum balas untuk rujukan. Dia akan bagi satu nombor ID ataupun macam keyword, kombinasi daripada nombor dan juga huruf supaya tuan-puan nanti ataupun pelajar-pelajar nanti dia boleh semak semula. Dan dalam tu nanti dia akan ada conversation lah, dia akan nampak soalan yang diutarakan oleh pelajar-pelajar dan kemudian akan ada pegawai daripada UPU berserta dengan nama yang akan bantu menjawab. So dia akan ada lah nanti. So tuan-puan boleh sambung terus, dia macam chat saja nanti soalan dan jawapan. Cumanya dia perlukan sedikit masa lah. Kalau waktu-waktu puncak dia perlukan masa sebab kita kena buka satu-satu lah maklum balas yang dihantar oleh pelajar-pelajar. Okay, cuma dia akan nampak ruangan tersebut macam chat. Okay, alright. Okay, next ada lagi tak? Okay, ini ialah langkah-langkah menggunakan kalkulator merit. Yang ada ini ialah untuk lepasan SPM sebenarnya tunjuk. Kalau lepasan matrikulasi ni dia ringkas saja. Masuk PNGK, masukkan markah co-curriculum dan terus kita buat kiraan. Okay, dan dia terus akan kira peratus lah. Peratus lebih kurang sama saja macam yang dipaparkan. Tapi apa yang saya nak lihat ialah kalau tuan-puan lihat kepada nombor 2, okey, kalau dekat situ tajuk dia pilih kalkulator merit. Okey, dalam paparan itu juga ada semakan. Yang tadi saya kata boleh buat semakan permohonan, semakan pilihan program dan sebagainya. Ada 3 dalam itu boleh buat semakan. Kemudian directory IPTA pun ada, takwim. Maksudnya aktiviti yang berkenaan dengan permohonan lah. Permohonan sampailah selesai setiap bulan ada dinyatakan di dalam takwim tersebut. Maksudnya bila permohonan dibuka, bila permohonan ditutup, bila hebahan dibuka, bila hebahan ditutup dan sebagainya. Okey, selain daripada itu ada 2 perkara penting dalam nombor 2 tu, paparan nombor 2 tu, e-panduan dan kalkulator merit. Yang e-panduan tu semua syarat-syarat khas program pengajian akan dipaparkan. Nanti saya akan tunjuklah. Kalau boleh tunjuk, kalau tak ada masalah kita tunjuk sedikit dekat e-panduan di dalam UPU Pocket ataupun kita buka di portal saja nanti insya-Allah. Nanti saya minta tim saya sama-sama kongsikan untuk saya tunjukkan kepada tuan-puan. Alright, next slide. Tengok ada lagi tak? Okey, ni hubungi kami lah macam biasa, tak ada masalah. Mungkin ada juga pegawai-pegawai matrikulasi yang ada nombor saya dan juga mungkin ada sebahagian ni ada nombor Cik Naim, Encik Muiz, okey, di UPU, dan bolehlah hubungi kami secara direct insya-Allah. Dan juga kalau mana yang berdekatan, kami berada di Persin 5 Putrajaya, bangunan KPT. Okey, yang lain-lain saya rasa maklumat tadi telah saya kongsikan lebih awal lah kepada tuan-puan insya-Allah. Alright. Okey, ini berkenaan dengan taklimat. Okey, Muiz boleh tak kongsikan UPU Pocket? Kita buat apa, share screen dekat sini, ataupun kalau tak boleh kita buka portal e-panduan. Okey, so portal lah. Maksudnya saya rasa yang kita nak buatkan perkongsian skrin dengan handphone tu tak boleh. Alright, tak apa. So dekat dalam ini portal e-panduan lah. Type saja e-panduan UPU, dia akan keluar portal yang baru. Okey, yang keadaannya begini. Okey, dekat sebelah atas tu dia adalah kalkulator merit, syarat kemasukan, carian program dan sebagainya. Tapi kita lebih khususkan kepada syarat lah. Saya masukkan yang lain-lain, mungkin tuan-puan nanti boleh explore yang mana yang mungkin masih baru lagi dengan sistem permohonan ini. Okey, kita pergi kepada syarat kemasukan. Alright, pergi STPM Staraf dan pilih matrikulasi asasi. So dekat sini dia ada 6 kategori. Alright, maksudnya di matrikulasi itu dia ada N, kategori P dan juga matrikulasi kejuruteraan kategori J. Alright, jadi kita ambil yang sains lah. Okey, yang kebiasaannya lah, yang perakaunan dan kejuruteraan ada juga tapi tak begitu ramai kan. Okey, dekat sini nanti tuan-puan boleh nampak lah program-program pengajian. Kalau pergi di sebelah kanan dia ada tapisan. Alright. So kebiasaannya saya akan letak contoh macam kita ambil IPTA, ILKA. Okey, ni paling mudah.
Okey, pilih universiti mana yang nak. Sebagai contoh kita ambil UTM. Cuba tengok UTM. Satulah kita ambil UTM bawah. Okey, UTM. Okey. So boleh cari. Alright, ataupun kalau nak cari yang program, boleh cari yang program dekat sebelah atas, sebelah kiri tu. Okey, dia ada cari yang program, boleh cari juga. Okey. Ini saya nak tunjukkan salah satulah tuan-puan. Okey, berkenaan dengan sarjana muda, kita ambil sarjana muda kejuruteraan lah, elektrik mekatronik dengan kebujian. Okey, nombor 2 UTM. Kalau kita tengok maklumat program, okey, klik saja maklumat program, dia akan keluar lah peringkat sarjana muda, mod pengajian konvensional, maksudnya sepenuh masa, 8 semester. Okey, tiada temu duga. Okey, kemudian purata merit bagi program ini ialah 94.93% lah. Jadi kalau pelajar-pelajar ingin memohon ke program ini, sila pastikan merit dia maksudnya tidak jauh beza. Ini hanya panduan saja. Okey, kalau misal kata pelajar dia melepasi syarat khas yang ditetapkan, dia nak mohon tak ada masalah. Tapi bila kita lihat pada merit, kalau merit dia jurang dia terlalu jauh, dia akan menyukarkan untuk dia berjaya dalam satu penawaran lah. Okey, alright, keluar. Okey, dan kemudian kita lihat laluan kerjaya tu, kita nanti tuan-puan boleh tengok, yuran pengajian pun boleh lihat sendiri nanti, dan juga kita pergi kepada syarat am, syarat khas. Okey, klik syarat khas program pengajian, yang first paparan syarat am, kemudian kita pergi kepada syarat khas. Ini yang saya katakan tadi tuan-puan berkenaan dengan kombinasi mata pelajaran. Okey, yang tadi di peringkat awal tadi itu dasar dan kriteria dalam pemilihan program pengajian. Okey, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.80 pada peringkat matrikulasi dan mendapat sekurang-kurangnya grade B ataupun 3.0 pada peringkat matrikulasi dalam 2 mata pelajaran berikut. Maksudnya wajib lah di peringkat matrikulasi dia mesti matematik dan fizik, mesti B. Okey, atau dia ada 2. Mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran matematik dan grade B plus pada peringkat matrikulasi dalam 2 mata pelajaran yang lain, kimia dan juga biologi. Okey, dan kemudian dia ada dan tadi atau, dan calon yang memenuhi syarat dalam mata pelajaran biologi dan chemistry pada peringkat matrikulasi perlu mendapat sekurang-kurangnya grade B plus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran fizik. Ni yang saya kata ni kombinasi, ni yang saya sebut ni ialah kombinasi mata pelajaran di peringkat matrikulasi dan juga di peringkat SPM, dan grade B pada peringkat SPM bagi mata pelajaran matematik dan juga fizik, dan kemudian MUET mestilah sekurang-kurangnya band 2.0. Okey, dan yang lain tu syarat fizikal lah. Okey, inilah yang selalu pelajar-pelajar ada juga pelajar-pelajar yang sebenarnya dia tidak alert dengan maklumat syarat khas inilah. Okey, maksudnya apa yang dipaparkan oleh institusi dalam syarat khas ini ialah syarat yang paling minimum, sekurang-kurangnya pelajar perlu mencapai semua syarat ini. Lagi maksudnya pencapaian mereka lagi baik, dan juga kita sudah tahu mestilah merit dia semakin tinggi. Jadi peluang dia nak dapat tu lagi cerah. Begitu juga dengan yang lain-lain lah. Saya tunjukkan lagi satu lah, mungkin kita boleh pergi kepada UPM Veterina. Okey, Doktor Perubatan Veterina, kita tengok maklumat program. Okey, purata merit dia ialah 98.44% lah. Okey, ini purata merit yang pelajar-pelajar yang berjaya lah dalam program memilih program Doktor Perubatan Veterina ni. Okey, kita lihat syarat khas dia. Okey, sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan mendapat grade B plus pada peringkat matriks dalam biologi, dan mendapat B pada peringkat matrikulasi kimia, atau sebaliknya dia dapat B plus kimia, B biologi, dan mendapat sekurang-kurangnya band 3.0 dan lulus temu duga yang ditetapkan. Ini syarat. Dia berbeza sedikit. Tadi mungkin dia lihat pada SPM macam saya tunjukkan contoh tadi, dan ini dia tak refer kepada SPM lah.
okey, maksudnya dia dah refer 100% kepada matrikulasi saja, okey, untuk syarat dia. Okey, tapi walau bagaimanapun nanti universiti dia akan pilih jugalah kalau ada pelajar yang maksudnya dia mempunyai markah peratus markah merit yang sama dan sebagainya. Ada kriteria-kriteria lain yang mereka akan pilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu lah. Okey, jadi Puan Halimatun dan juga Encik Syahrin bin Osman, saya rasa ini seberingkas yang saya boleh jelaskan pada tuan-puan iaitu kaunselor-kaunselor matrikulasi seluruh negara. Saya serahkan kepada saudara pengurusi majlis untuk sesi soal jawab. Dipersilakan. Terima kasih.